Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk hari yang ke-8 dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita sambung perkongsian ringkas kita dengan satu lagi ayat pilihan. Kali ini dari surah Al-An'am, juzuk yang ke-8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dia dan barakahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang membawa maksud, dan ini adalah kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan dengan penuh barakah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahawa dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Makanya apabila dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti beri tumpuan, perhatian yang serius, dan kita tak boleh ambil sambil lewa sahaja. Kita tak boleh ambil sambil lewa sahaja peringatan yang datang daripada Sang Pencipta kita sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah beritahu kita bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada kita ini ada keberkatan pada dia. Allah menggunakan di sini, di ayat ini Allah gunakan perkataan mubarak. Bentuk lain daripada perkataan mubarak ini ialah barakah. Dan selalu kita dengar yang bermaksud sesuatu yang mantap dan juga bermaksud kebajikan yang melimpah ruah. Dan juga ada yang mengatakan bahawa dia kebajikan yang melimpah ruah dan secara berterusan, begitu. Dan dari penjelasan ini dapatlah kita fahami bahawa Al-Quran adalah kitab yang mantap kerana kandungannya adalah yang hak, yakni yang benar. Tiada yang palsu, tidak ada penipuan dalam Al-Quran. Sehingga kan dia dijamin tidak akan berubah sehinggalah ke akhir zaman. Bahkan kalau kita lihat bagi yang mengkaji, apa yang diberitakannya benar-benar berlaku. Jika ada yang mengubahnya, pasti ada orang yang dapat mengesan percubaan untuk melakukan penyelewengan tersebut. Kitab ini sebenarnya penuh dengan keberkatan kerana yang menurunkannya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Di mana Allah kata tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan maha berkat Allah. Maha berkat Allah maksudnya Allah itu sendiri maha berkat. Jadi sumber keberkatan itu datang daripada Allah. Sumber segala kebajikan tersebut adalah Allah SWT yang menurunkan melalui kitab Al-Quran ini. Jadi keberkatannya juga terkandung dalam kandungannya sehingga apa? Sehingga dia mudah dibaca. Bahkan boleh dihafal oleh siapa sahaja yang mahu. Tak kira bangsa, tak kira warna kulit. Siapa pun dia. Walaupun ada juga yang membaca, yang menghafal tersebut, dia tak faham bahasa Arab. Tapi dia masih mampu melakukannya. Sebab apa? Berkah juga sebab kerana semakin dibaca ataupun semakin ditadabbur dan ditafsirkan, pasti ada saja makna baru yang boleh disesuaikan dengan peredaran zaman. Dia sesuai dibaca, menimbulkan ketenangan dan dia menampakkan fungsi dia yang lebih itu diturunkan untuk menjadi petunjuk. Jadi perlu ditadabbur. Dan dia apabila ditafsirkan sentiasa akan ada maksud-maksud yang baru yang boleh disesuaikan dengan peredaran zaman. Sentiasa kekal relevan sampai ke hari kiamat. Dia juga berkat kerana apa? Kerana dapat memberi pengaruh positif kepada manusia. Sehingga kan siapa sahaja yang konsisten, yang istiqamah mengamalkan ajarannya, pasti akan berjaya dalam kehidupannya. Dan tentu saja akan berjaya kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Inilah antara bukti keberkatan Al-Quran. Allah di sini menggunakan hadza. Allah menyebut hadza kitab. Yang bermaksud kitab ini. Simbolik kepada betapa dekatnya pimpinan Al-Quran ini kepada jiwa manusia yang memelihara fitrah kesuciannya, yang ingin membuka hati dia untuk petunjuk ini, di mana dengan mengikutinya dengan benar, dengan disertakan dengan takwa, yakni mengikut segala perintah dan menjauhi segala larangan yang ditunjukkan dalam kitab ini, faedah utamanya ialah manusia akan mendapat merasai rahmat, cinta dan kasih sayang dia. Makanya Al-Quran ini sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, adalah antara jalan utama untuk memperoleh kasih sayang dia. Allah dalam Al-Quran memperkenankan zat dia dalam surah Al-Fatihah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita dapat ketahui bahawa Allah turunkan Al-Quran
bukan untuk menyusahkan, sebaliknya sebagai bimbingan, pimpinan, dek kerana sayangnya dia kepada kita, agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak menjatuhkan diri kita ke lembah kehinaan setelah Allah muliakan kita dengan Al-Quran, iaitu petunjuk untuk sekalian alam. Semoga Allah jadikan kita, terutama pada bulan yang mulia ini, bulan yang diturunkan Al-Quran ini, bulan Ramadan, sentiasa berdamping, membaca ayat-ayatnya, berusaha tadabbur, yakni merenung ajaran-ajarannya, agar kita dapat amalkan, agar kita dapat sebarkan, supaya kita semua dapat hidup dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu pertemuan untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok untuk tadabbur ringkas ayat yang lain pula, insyaAllah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.